guna komputer yang baru ini. Okey, cikgu-cikgu. Sekarang ni saya akan mula dengan Google Form. Okey, Google Form kita biasanya kita sudah gunalah. Okey, kita guna dalam pentaksiran yang sebelum ni. Okey, jadi kita biasanya biasanya kita terus pergi kepada Google Form kita lah. Okey, kita buka dengan yang ini kan. Okey. Sekejap, saya share screen. Okey, biasanya kita guna bermula dengan ini. Okey. Kita tekan blank. Okey, kita buka yang kosong. Okey. Biasanya kita nak bagi murid-murid kita menjawab soalan. Okey, kita boleh terus gunakan dengan inilah, bermula dengan ni. Okey. Dan kita akan mulakan setting dulu. Biasanya kebiasaan saya untuk mulakan setting lah. Pergi kepada setting, buka yang make this a quiz ini. Okey, kita akan buka dengan make this a quiz. Dan immediately after each submission, jika kita hanya nak bagi mereka soalan-soalan yang A, B, C, D sahaja, okay, soalan pilihan sajalah. Okay, jadi kita boleh bagilah mereka terus, okay, jawapan tersebut. Okay, jika kita bagi sebagai contoh, kita bagi soalan struktur, okay, jadi kita bolehlah guna later after manual review. Jadi cikgu-cikgu kena satu persatu lah cikgu kena pergi tengok soalan-soalan yang struktur itu. Okay. Dan di bawah sini biasanya kita akan buka semualah miss question, maksud dia tak jawab. Okay. Tapi dalam setting saya biasanya mereka tak boleh nak miss question lah, kerana saya akan bukakan required question untuk setiap soalan itu. Okay. Saya tak akan tutuplah yang untuk required question itu. Yang required question itu memang saya akan buka. Jadi miss question ini dia tak akan wujud. Okay. Dan correct answer maksud dia jawapan dia lah. Kita nak bagi dia tahu jawapan mana ke yang tepat. Okay. Dan satu lagi point values. Point values maksud dia kita nak bagi markah kepada murid kita. Okay. Jadi di sini ada default question point value. Apa maksud ini? Ialah setiap soalan biasanya kita akan bagi satu default point value. Maksud dia kita akan bagi dia markah untuk setiap soalan. Okay. Jadi sebagai contoh kita bagi dia markah 2 markah saja. Kebiasaan saya lah. Saya bagi 2 markah sahaja. Lepas tu kita tengok kepada responses di sini. Responses ini adalah macam mana kita boleh dapatkan respons dia, dan kita boleh buat analisis. Tengok kepada dalam kerja-kerja rumah anak murid kita yang hantarlah. Jadi biasanya saya akan collect email address. Supaya saya tahulah siapa yang sedang buat, siapa yang sedang jawab set soalan ini. Dan biasanya saya akan buka yang ini, send responders a copy of their responses. Saya akan buka always. Maksud dia akan dapatkan satu kopi lah. Lepas dia hantar kerja rumah dia kepada saya, automatically dia akan dapat satu kopi response dia. Dia akan dapat tengok berapa betul, berapa salah dalam email dia. Seperti mana yang kita boleh dapat dalam pentaksiran lah. Dalam August tu. Allow response editing. Ni jika cikgu nak bagi murid tu untuk membetulkan kesalahan dia. Dia boleh pergi tukar jawapan dia. Biasanya saya tutup lah yang ni. Saya tak buka. Dan requires sign in. Ini biasanya untuk murid-murid yang sudah fasih, sudah tahu, sudah faham penggunaan MOE account ini. Bagi kelas-kelas yang murid dia sudah biasa dengan MOE account, jadi saya guna yang inilah, saya akan buka. Jika dia tidak biasa dengan ini, ada kelas-kelas atau murid ke dia tak tahu macam mana nak guna MOE account, dia juga tak boleh nak buka lah apalah, jadi cikgu kena tutup di sini. Tutup di sini supaya dia tak guna MOE account pun dia boleh jawab. Tapi satu masalahnya ialah jika dia tak guna MOE account tu, kita tak bolehlah nak masuk, nak import
marks tu, kita nak import grades tu kepada Google Classroom secara automatik, dia tak dapat nak buat lah, okay, kerana account dia tak sama. Okay, jadi biasanya juga saya akan buka yang ni dan minta semua murid saya supaya menggunakan MOE account mereka. Okay, di sini saya ajarkan cikgu-cikgu ya, jika anak murid cikgu dia cakap, cikgu saya tak dapat nak buka MOE ni, dia cakap saya bukan guna account MOE, okay, dan Google Form ni memerlukan MOE, account MOE untuk buka. Okay, macam mana ya? Senang. Di atas ini kita tekan yang 3 butang ni, kita buka in private window. Ini untuk Microsoft Edge. Okay, jika mereka guna Google Chrome, nama dia incognito window. Okay, kita buka yang ini. Lepas tu masukkan link yang cikgu bagi itu di sini. Lepas tu dia akan panggil cikgu supaya login. Okay, supaya login. Itu saja. Okay, dia boleh buka, terus boleh buka. Okay, jadi tak adalah masalah dia tak boleh guna account MOE itu. Okay, masalah yang paling biasa kita nampak ialah murid tu tak tahu account dia sahaja. Okay, dia sudah lupa password dia, sudah lupa username dia. Itu saja. Okay. Lepas tu balik kepada sini, limit to one response. Ni kita nak dia buat sekali saja atau kita nak dia buat banyak kali. Ini mengikut kesesuaian lah kan. Okay, cikgu jika sesuai, cikgu nak dia buat beberapa kali, okay, teruskan. Okay, kita buka yang ni, kita disable ni, dia boleh buat banyak kali lah. Jika nak dia buat satu kali saja, kita buka, dia buat satu kali saja. Okay, dia buat satu kali sahaja. Alright, yang ini presentation. Presentation apa dia? Senang saja, show progress bar. Di atas ini dia ada satu bar dia. Jika kita buka yang ini, okay, progress bar dan shuffle question order. Jika cikgu-cikgu menggunakan gambar, okay, atau soalan-soalan tu dia berdasarkan gambar ke atau soalan-soalan tu berdasarkan soalan yang sebelum tu, cikgu memang tak boleh nak buka shuffle question order inilah kerana soalan-soalan tu dia akan lompat sini lompat sana, okey, dia tak akan mengikut kesusunan dia. Okey, melainkan cikgu buka section. Okey, cikgu guna section yang berbeza-beza. Okey, barulah cikgu boleh buka yang shuffle question order ini. Okey, atau saya tak galakkan cikgu-cikgu supaya guna shuffle question order ini. Okey, lepas ni confirmation message di sini kita bolehlah edit. Okey, nak tukar ke? Okey, your response has been recorded. Cikgu nak ubah suai menjadi response dia dalam bahasa Cina boleh, atau tukar dalam bahasa Melayu boleh. Okey, di sini boleh tukar. Okey, sebagai contoh, terima kasih kerana menjawab soalan. Okey, lepas tu tekan save saja. Okey, dia akan dapatlah confirmation message ni. Okey, lepas tu show link to submit another response. Ini jika cikgu sudah bagi cikgu bagi dia buat beberapa kali kan. Di sini kita tak buka limit to one response kan. Jadi dia boleh lah. Okay, jika lepas dia buat salah, dia boleh buat sekali lagi dan sekali lagi. Okay. Lepas ni kita boleh view result summary. Okay, kita boleh buka. Jika kita nak bagi tahu murid tu, okay, mana-mana kesalahan dia boleh dapat tahulah ada satu summary dia. Okay, berapa markah dia. Okay, sebagai contoh 100, dia dapat 50 markah out of 100 macam tu. Okay. Lepas tu restrictions. Okay, dia ada apa-apa supaya kita boleh menghalang dia untuk auto save. Biasanya ini function baru ya, fungsi yang baru dalam Google Form. Biasanya jika murid kita dia sign in dengan MOE account dia, okay, dan kita tidak buka yang ini, okay, kita tidak buka yang ini. Jadi masa dia isi Google Form ini, dia buat, okay, sebagai contoh, cikgu sudah bagi 10 soalan. Okay, cikgu bagi 10 soalan. Murid tu buat 5 soalan. Lepas tu, tiba-tiba internet dia sudah putus. Line internet dia sudah tak ada. Atau elektrik dia sudah tak ada. Okay, tak apa. Lepas ni, selepas dia connect balik, dia masuk balik dalam Google Form ini, dia akan dapat soalan jawapan dia, 5 soal jawapan dia masih ada di sini.
Okay, masih ada di dalam form dia. Okay, jika dia guna account yang sama. Okay, jadi ini biasanya saya galakkan cikgu tidak buka. Okay, kita tak disable lah. Okay, kita tak disable autosave tu. Supaya kadang-kadang mungkin anak murid kita line dia tak bagus kan. Ataupun device dia, phone dia ke atau laptop dia bermasalah. Jadi dia tak akan, dia bolehlah dapat dia sambungkan. Okay, dia sambung membuat soalan-soalan tu. Okay, dia tak perlulah buat daripada soalan 1 sampai 10 lagi. Okay, dan di bawah sini kita default dia. Okay, form default. Okay, kita tengok collect email addresses by default. Ya. Okay, sememangnya saya akan buka yang inilah kerana saya telah memanggil anak murid saya supaya gunakan account MOE dia. Jadi saya nak collect email address dia by default supaya saya boleh terus import grades dalam classroom saya. Okay ya cikgu-cikgu? Okay, questions default. Yang ini kita kena buka lah yang ini. Ini memang perlu kita bukakan. Make questions required by default. Kita bagi, sebagai contoh kita bagi soalan 10. Memanglah kita nak mereka jawab 10 semuanya kan. Okay, jadi saya akan buka yang ini lah. Melainkan cikgu nak bagi soalan 100. Okay, sebagai contoh matematik. Bagilah 100 soalan supaya anak murid kita boleh buat, boleh jawab. Okay, dan kita bolehlah tutup yang ini. Okay, lepas tu kita cakap okay, murid-murid kita buat satu quiz ya. Cikgu akan bagi satu quiz dalam masa 5 minit. Okay, sini ada 100 soalan. Okay, murid-murid pergi jawab sekarang. Okay, jadi yang ini kita memang kena tutup kerana mereka tak dapat lah kan. Tak dapat nak habiskan semua 100 soalan dalam 5 minit. Okay, jadi mereka kena tutup untuk ni. Okay, dia tak required lah. Jadi mereka boleh hantar. Masa sampai mereka terus boleh hantar. Okay, cikgu-cikgu? Okay, balik kepada questions. Okay, sebelum kita bermula, mesti kena ada title. Okay, jadi sebagai contoh, matematik tahun 1. Okay, lepas tu form description untuk contoh lah ya, untuk kelas 1 P. Okay, lepas ni saya masukkanlah soalan ni. Okay, 1 tambah 1. Okay, ini cikgu sudah biasa lah kan. Okay, kita boleh masukkan jawapan dia 3, 4, 5. Okay, lepas tu ini untuk multiple choice. Lepas tu kita masuk kepada answer key untuk masukkan point dia, berapa point. Okay, markah dia 2 markah dan masukkan jawapan yang betul. Okay, jawapan yang betul 2 dan itu saja. Okay, jika cikgu-cikgu nak masukkan lagi feedback. Okay, feedback. Sebagai contoh, jika dia jawapan dia betul, macam mana? Kita boleh bagilah dia. Okay, satu ayat lah. Okay, untuk sebagai contoh, congratulations. Sebagai contoh lah. Okay, jika dia jawapan dia betul, dia jawab dengan betul ni, dia akan dapat tengok lah. Okay, congratulations di sana. Okay, dan jika dia salah, macam mana pula? Okay, mungkin cikgu bolehlah masukkan penerangan dalam sini, dalam kolom ini, enter feedback ini. Okay, jika dia salah, 1 tambah 1, kenapa salah? Okay, cikgu bagilah sedikit penerangan dalam sini. Okay, ataupun jika cikgu tak tahu macam mana nak type kan, cikgu dapat cari YouTube. 1 tambah 1 yang sebanyak senang untuk mereka tengok. Okay, jadi cikgu bolehlah masuk. Okay, bolehlah masuk. Sebagai contoh, saya masukkan ABC song ni, saya tekan select. Dia akan masuk lah. Okay, jika dia salah, dia akan tengok video ini. Okay, dia boleh tengok video ini. Ataupun cikgu ada buat, cikgu sudah buat PowerPoint ke, atau slide cikgu-cikgu lain ke, atau lain-lain benda, okay, bahan yang cikgu dapat, modul ke apa ke, boleh tekan yang ini, link. Kita boleh masukkan link. Okay, sebagai contoh, saya masukkan link Google. Okay, saya masukkan ni, link ni. Okay, saya terus masukkan di sini, link to ni. Okay, jadi dia teruslah boleh tengok link ini jika dia salah. Okay, jika didapati dia salah, dia terus tekan link ini, dia boleh tengok penerangan tersebut.
Okay, cikgu-cikgu? Alright. Lepas tu, kita tambahlah soalan baru. Okay, soalan baru. Kita tak nak multiple choice lagi. Kita nak buat short answer. Sebagai contoh, saya nak guna soalan yang sama. 1 tambah 1 berapa? Dia kena masuklah jawapan dia. Okay, 2. Dia kena masuk sendiri. Dia tak boleh nak pilih lagi. Okay, dan kita boleh tik yang ini. Mark all other answers incorrect. Tapi bagi option ini sangat berisiko, cikgu. Kerana jika murid tu dia dah masukkan 2 dan dia masukkan 1 space saja pun, jawapan tu dikira salah. Okay, dia dianggap salah lah. Okay, kerana bukan jawapan 2. Dia 2 space, jadi dia akan salah. Okay, cikgu-cikgu? Alright, lepas tu kita tekan dan juga. Okay, dan dia boleh dapat masukkan feedback jugalah. Okay, mana-mana feedback cikgu nak masukkan video ke, masukkan link ke, atau terus masukkan ayat, satu ayat feedback itu saja. Okay, cikgu boleh masukkan lah. Alright. Lepas tu, ini short answer ya. Lepas tu, okay, kita tengok kepada paragraph pula. Macam mana kita nak bagi dia? Sebagai contoh, saya ajar English kan. Saya bagi beberapa perkataan lah. Sebagai contoh, okay, saya bagi I am. Lepas tu, sleeping. Okay, living room. Okay, macam ni. Okay, jadi mereka bolehlah jawab. Okay, mereka bolehlah jawab. Dan yang bagi yang ini, paragraph, memang jawapan di sini susah. Okay, kita susah nak bagi jawapan dia. Kita kena mark, kita kena marking lah, kita kena marking sendiri. Okay, kita buat penyemakan sendirilah. Okay, kita memang tak boleh nak automatik. Okay, tapi kita boleh masukkan feedback juga. Okay, bagilah contoh-contoh. Okay, sebagai contoh saya masukkan I am sleeping in the living room. Sebagai contoh lah. Jadi dia boleh tengok lah. Okay, lepas dia masukkan jawapan, dia akan nampak I am sleeping in the living room. Tak kisahlah dia betul atau salah, dia akan nampak yang ni. Okay, lagi satu kita tambah lagi. Okay, checkbox. Checkbox biasanya kita bagi dia pilihan yang banyak. Okay, sebagai contoh, 1 tambah 1 lagi. Okay, dia berapa? Okay, kita boleh masukkan 1, 2, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bagilah. Okay, 11 ke apa ke. Okay, jadi mereka boleh pilih mana-mana yang boleh. Yang ini biasanya, okay, saya cadangkan lah cikgu-cikgu, supaya kita boleh gunakan dalam pemilihan AJK. Sebagai contoh, kita buat dalam Google Classroom kan, yang core curriculum, kita bolehlah guna checkbox yang ini. Okay, kenapa? Senang saja. Tengok ya, pengerusi. Sebagai contoh, okay, saya masukkan, okay, Puan A, okay, Cik B, Miss C. Sebagai contoh ya, Encik, okay, apalah. Okay, lepas tu dalam answer key ni, okay, kita tak payah nak letak apa-apa. Okay, kita hanya macam ni saja. Okay, dan kita tutuplah yang setting, dalam setting kita tutup make this a quiz. Okay, dan kita bolehlah guna dalam ni. Okay, dalam ni dia boleh pilih, okay, checkbox dia. Okay, murid-murid kita boleh pilih. Okay, pilih pengurusi mereka. Okay, tak payahlah kita nak guna multiple choice, pengurusi, naik pengurusi apa. Okay, terus saja kita boleh terus dapat pengurusi, naik pengurusi mengikut vote mereka. Okay, vote yang banyak, jika mereka dapat undian yang banyak, jadi mereka dapatlah jadi pengurusi. Okay, kita tak payahlah nak buat 2-3 kali lah. Okay, soalan-soalan yang berbeza-beza tu tak payah. Okay, checkbox. Lepas tu kita masukkan lagi, tengok drop down list. Drop down list biasanya saya buat yang ini untuk yang kelas. Okay, kita pilih kelas, pemilihan kelas. Sebagai contoh, kelas. Okay, jadi ada 1P, 2C, dia ada lah. Okay, kita boleh masuk. Okay, dan yang ini, dan yang bagi yang ini, biasanya saya akan cadangkan cikgu-cikgu supaya terus copy daripada jika cikgu-cikgu lah ada jawapan-jawapan daripada Words ke atau Excel ke. Okay, cikgu-cikgu bolehlah terus copy dan paste di sini. Okay, sebagai contoh, tengok ya. Saya buka Excel. Okay, boleh nampak kan? Saya buka Excel. 1C.
1P, 2P, 3P, 4P. Okey, sebagai contoh, saya 4 sajalah. Saya terus copy. Okey, saya terus copy. Saya masuk ke belah sini. Okey, saya terus paste saja, Ctrl V. Dia automatically dia masuk semua. Okey, jadi kita bolehlah, okey, biar murid-murid kita supaya terus pilih drop down dia. Okey, jadi banyak, sebagai contoh lah, kelas-kelas ni yang banyak kita gunakan. Kita save satu list dalam Excel ni. Okey, kita bagi nama kelas list ke apa ke, senanglah kita buat kerja. Kita terus copy di sini, paste sahaja. Okey, kita boleh buat macam ini. Alright. Dan satu lagi, okey, kita tengok ya. File upload. Yang ini biasanya kita buat dalam pertandingan. Bagi cikgu-cikgu yang bertanggungjawab untuk apa? Dapatkan data-data semua tu, mereka tahulah kan, melibatkan diri dalam 1M, 1S, yang melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan luar sekolah tu semua kan. Kita kena guna yang ini. Okey, jadi kita di sini, okey, kita sebagai contoh lah, okey, public speaking video. Let's say, okey, kita bagi dia upload public speaking video di sini. Okey, dan kita allow only specific file types kerana kita nak dia upload video saja. Kita tak nak dia upload script. Script tu ada di soalan yang seterusnya atau sebelumnya. Okey, kita nak asingkan. Kita tak nak dia campur-campur, betul tak? Jadi, kita di sini kita take video saja. Okey? Jadi mereka hanya boleh upload video saja. Yang MP4, yang MOV, ya semua tu lah. File format video tu dia boleh masuk saja. Okey, bagi script yang tadi saya cakap, script untuk public speaking ni dia kena masuk dalam satu lagi. Sebagai contoh, script. Okey, public speaking. Oops. Okey, di sini saya file upload juga. Okey, dan allow dokumen sahaja. Okey, jadi dia hanya boleh upload dokumen sahaja. Dia tak akan upload lah apa-apa sebarang sampah dia terus masuk saja, tak. Dia hanya boleh masuk dokumen saja. Okey, jadi sini kita senangkan kita untuk mengemas kini semua data-data yang mereka telah hantar. Okey, memudahkan kita lah untuk mengendalikan. Sebagai contoh yang ini, Carnival BI, dia senang untuk kita tengok. Okey, dan di sini maximum number of files. Okay, sebagai contoh untuk pertandingan, biasanya kita hanya membenarkan mereka hantar satu video saja. Video yang paling best tu dia hantar saja. Dia tak boleh nak ulang-ulang lagi. Okay, jadi satu saja. Dia boleh pilih lah 1, 5 atau 10. Maksimum. Maksudnya jika cikgu letak 10, cikgu yang hantar video atau dokumen tu, dia boleh hantar 10 salinan. Okay, dia hantar 10 salinan yang berbeza-beza. Jadi biasanya kita tak benarkan. Okay, jadi kita letak satu saja. Dan untuk maximum file size ini, kita biasanya kita membenarkan mereka supaya menggunakan sehingga 1 GB. Okey, 1 GB sahaja maksimum. Okey, maksimum 1 GB saja. Dan kita biasanya tak bagi 10 GB lah kerana file size tu sebesar mana pun dia tak akan sampailah 10 GB. Jika dia lebih daripada 10 GB memang file video tu memang bermasalah sudah. Okey, jadi biasanya kita tak bagi dia sampai 10 GB. Okey ya, 1 GB. Dan di sini kita ingat ya, cikgu-cikgu kena tekan change di sini. Dia akan masuk ke belah sini dan cikgu carikan, okey, yang untuk dapatkan yang ini semua. Sini, total size limit for all uploaded file. Okey, untuk semua file size dia. Okey, jadi sebagai contoh, 1P dia hantar 1 GB. Sudah penuh. Jadi kita kena tukar sampailah 1 terabyte. Ingat ya cikgu-cikgu, di sini setting file upload di sini kenalah tukar sampai 1 terabyte maksimum. Okey, kerana dalam Google Drive kita memang unlimited. Memang unlimited. Tapi di Google Form ini dia ada limit dia. Jadi kita bagilah maksimum dia. Okey, supaya mengurangkan masalah-masalah kita. Okey, sebagai contoh kita adalah pengelola untuk Carnival BI. Jadi kita bukalah yang paling best, paling besar supaya mereka tak menghadapi masalah untuk menghantar penyertaan mereka.
Okay ya. Okay, balik kepada questions ni. Okay, jadi sini dia tak ada lah. Okay, warning message di sini lagi. Okay, kerana 1 GB. Okay, dan 1 TB. Okay, untuk kesemua dia. Okay, dan kita tengok lagi. Okay, lepas file upload, linear scale. Ini biasanya kita guna untuk pemarkahan. Sebagai contoh, kebersihan kelas. Sebagai contoh, okay, kelas ni berapa markah cikgu nak bagi. Okay, sebagai contoh, yang ini untuk 1, kotor. Okay, bersih. Okay, jadi 1 tu kotor lah, 5 tu bersih lah. Okay, kita boleh tekan dan kita boleh nampak. Okay, cikgu-cikgu. Mereka boleh membuat undian lah. 1, 2, 3, 4 respons dia lah, dan kita boleh nampak okay, berapa pemahaman mereka terhadap kelas ni. Mereka boleh bagi feedback. Okay, jika cikgu nak dapatkan feedback daripada murid-murid lah. Alright. Dan satu lagi, kita tengok ada multiple choice grid. Okay, multiple choice grid ni biasanya kita ada banyak kolom-kolom yang tak sama. Sebagai contoh, okay, kebersihan. Okay, kebersihan di mana? Okay, sebagai contoh, meja. Okay, meja dia macam mana? Okay, bersih ke, tak bersih ke, ada apa lah. Kita masukkan lah semua ni. Okay, kita boleh masukkan banyak lagi. Okay, tidak bersih sebagai contoh. Okay, kita boleh masukkan yang ni. Dan mereka boleh, tengok mereka boleh terus tekan. Okay, bersih ke atau tidak bersih untuk meja ini. Okay, cikgu. Kita boleh masukkan banyak lagi. Okay, jika kita add row lagi, tengok. Okay, kerusi. Okay, dan kita boleh tengok di sini. Okay, tengok. Kerusi tu bersih ke tak bersih? Okay, yang ini selepas ni, okay, dalam 2 minggu lagi saya akan bagikan satu yang ini linear scale untuk pengisian HIP. Memang HIP dia akan gunakan linear scale ini lah. Okay, cikgu-cikgu kena isi berpandukan yang data tu. Okay, yang diberikan lah, data yang diberikan. Okay, multiple choice grid. Satu lagi, akhir dia checkbox grid. Okay, ini memang dia boleh pilih lah mana-mana. Okay, sebagai contoh, tadi kita ada bersih dan tidak bersih, kita pilih satu saja kan. Sini kita boleh pilih banyak lagi. Okay, sebagai contoh, kebersihan atau okay, makanan, kegemaran. Okay, sebagai contoh, burger. Okay, best. Okay, paling best. Super. Best. Alright. Kita tengok Jadi dia boleh tick lah. Okay, mana-mana dia yang dia nak. Okay. Nah, jika dia tiga-tiga dia nak tick pun boleh. Okay. Sebagai contoh lah. Okay, burger dia nak masukkan bahan apa yang dia nak masukkan. Okay, sebagai contoh roti. Okay, lepas tu sayur, daging. Okay, kita nak buat kantin day kan, kita nak buat hari kantin. Bolehlah mereka pilih yang ini. Okay, tengok. Dia nak roti saja. Burger dia nak roti sahaja, dia tak nak sayur, tak nak daging. Okay, dia submit. Okay, jika dia nak roti dan daging saja, dia tak suka sayur, dia boleh pilih lah. Okay, roti dan daging, dia submit. Okay, ini untuk pilihan-pilihan di sini. Okay, short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down list, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, dan dua lagi, date and time. Kita boleh pilih, okay, hari mana. Okay, sebagai contoh, when is your birthday? Contoh ya, bila hari jadi. Okay, kita tengok macam mana kita boleh jawab yang ini. Okay, dia boleh masukkan lah. Yang ni cikgu-cikgu memang sudah biasa dengan inilah. Kerana untuk pengisian PDPR, ingat tak? Pengisian PDPR memang kita guna yang ini, kan? Kita masukkan tarikh. Hari ini berapa? Okay, today. Kita boleh terus submit. Okay, ini untuk hari apa tu? Okay, dan satu lagi, last ya. Ni time, masa. Okay, when? Okay, for example, bila? Okay, kita tengok macam mana.
Okey, kita masukkan masa. Cikgu biasa kan dengan ni. Masa dan tarikh. Memang kita gunakan yang ini untuk pengisian PDPR tu. Okey, jadi cikgu-cikgu biasalah dengan ini. Okey, jika kita nak bagi murid-murid kita untuk pilih, bolehlah pilih. Okey, sebagai contoh, saya masukkan ya. Okey, quarter to 5. Okey, jadi murid-murid kita, dia kena jawablah a quarter to 5 tu maksud dia apa? Dia kena masukkan lah. A quarter to 5. Pukul berapa tu? Dia kena masuk lah. Okay, dia kena masuk jawapan yang betul tu. Okay, dia masukkan jawapan betul dan submit. Okay, boleh tak? Faham tak? Okay, cikgu. Alright. Setakat ini ada apa-apa soalan tak cikgu? Ada apa-apa soalan untuk yang ini? Untuk yang Google Form? Ada tak? Sorry. Ya. 韩老师。呀，来，什么问题？刚才那个 Google Form 的 setting 也可以拍张照片吗？因为讲太多 on off on off，怕会弄错嘞。怎样讲？拍张照片就是这些 on off 的，怕会弄乱啊。我说。需要我再讲一次吗？然后我需要讲一次，只是 OK， 我再讲一次啊。OK， saya akan repeat sekali lagi ya。不用拍，不用重复，只不过要拍起照片来，我怕自己会弄错。可是这个是跟着你的需要的，我知道跟着自己的需求啦，我知道。就这样子啦。OK。没关系，你开了我拍，我自己拍。OK， 好。OK 啊。来。OK 好。现在可以吗？可以，下一点。下一点 ，OK。下。再下。OK， 再下写就好了。再下一些 ，OK。OK。好了，再下。OK， 好，谢谢。OK， 好，如果说不明白了，可以问我，没问题的。OK， 好，吴父怎样？来，好，来。Hello， Ham。Yeah。Mr. Ham， 我想问比如说我的学会A 学会啦，比如说我只给30位学生，选择，我要怎样给他们选择的时候，然后后面呢，那个数量如果他选了就要减1，不然的话他们一直选哦。你要那个数量减1的那个，你要用 plugin 来做，要用这个。可以教一下吗？ Form Ranger， 你要去找这个 Form Ranger 的 plugin 来做。像我这个，你看我有 install 过这个 Form Ranger 我就可以直接 populate 这个 multiple choice question， 然后它就可以 automatic update 我的那个answer， 我的那个 responses。要 download 东西对，你要加这个 Form Ranger。OK， 怎样加？来，我们按这3个点，然后这边有一个 add on， 看到吗？jika cikgu nak buat form yang otomatik dia akan tutup, yang dia boleh otomatik disable form ini kan. Cikgu boleh datang ke sini, tiga titik ini dan pergi kepada add on. Ya, add on. Okay. Lepas tu masuk add on ni, cikgu carilah. Okay. Form limiter. Sebagai contoh, form limiter ni. Form limiter. Untuk form limiter, kita boleh terus tutup response dia. Yang ini, form limiter. Form limiter. Kita boleh terus tutup response dia. Okey, sebagai contoh, Puan Go, tadi Puan Go cakap nak 30 respons saja untuk gelak limiter. Okey. Betul. Masuklah form limiter ni dalam Google Form kita. Kita tekan install tengok saya buat sekali ya. Okey. Continue. Lepas tu dia akan tanyalah permission. Okey. Bagi dia permission lah untuk buat yang ni semua. Allow. Okey. Dia akan masuk. Has been installed. Okey, kita done. Okey. Lepas tu di sini dia ada select limit type. Nampak tak? Limit type dia di sini, form limiter. Kita pilihlah date and time atau number of form responses. Yang Puan Go nak number of form responses kan? Sebagai contoh, kita nak 30 respons saja. Okey, jadi kita masukkan yang ini lah. Number of form responses berapa?
Okey, sebagai contoh. Okey, faham. 30 orang. Okey. Lepas tu ini email form owner when submission are closed. Jadi Puan Guo lah boleh dapat satu email jika dia sudah penuh untuk badminton tu. Sudah penuh 30 orang, dia akan dapat cikgu akan dapat email lah daripada form limiter ini. Okey, lepas tu kita tekan save and enable di sini. Alright. Okey, save. Dah, dia sudah save. Okey, jadi maksimum dia boleh dapatkan responses ini 30 saja. Lebih daripada 30, dia akan tutup automatically. Dia akan tutup lah otomatis. Mr. Ham. Ya. Maksudnya untuk setiap kelab itu saya kena buat semula sekali. Saya kena ulang sekali. Badminton 30 orang buat sekali, set satu kali. Lepas tu untuk kelab lain kena buat lagi sekali macam tu. Repeat lah. Ya. Okey. Kena buat yang repeat lah. Kita dapat 30 respon, dia tutup automatically ya. Di sini form limiter ni. Okey. Kalau halo. Ya. Dapat dengar tak? Okey, kalau saya buat satu form, saya sudah set semua form limiter ini. Okey, lepas itu saya duplicate banyak form. Okey, so yang duplicate itu saya rename lah. First one badminton, second one basketball. So saya tak perlu buat banyak kali yang form limiter itu kan? Okey, saya buat sekali ya, tengok. Okey, jika cikgu duplicate, okey, supaya contoh, kita baliklah home lah kan. Kita balik kepada home, kita nak duplicate kan? Kan? Okey, kita buka semula. Okey, kita masuk. Okey, ini tadi yang kita buat. Okey, kita duplicate kan? Make a copy di sini. Make a copy kan? Okey. Supaya contoh, kita boleh science tahun 1. Supaya contoh lah. Okey, kita masuk. Okey, cikgu tengok Okey, missing file upload folders kita restore saja. Okey, kita kena tekan restore. Lepas tu balik kepada form limiter. Dia memang dia memang kena buka sekali lagi. Kita kena set juga ya. Boleh? Okey, faham tak? Oh, okey. Memang kita kena set sekali lagi. Soalan tu kita boleh guna set soalan yang sama. Okey, sebagai contoh, saya nak set soalan yang sama. Saya tukar atas ni saja kan. Saya tukar title dia saja. Tetapi untuk yang plugin ini, untuk add-on ini, kita mesti set semula sekali lagi. Jadi jika kita ada 33 kelas, cikgu kena buatlah 33 kali untuk yang form limiter ini. Okey? Mr. Ham. Ya. Kalau murid itu dia hanya boleh pilih satu jenis kelab dan persatuan. Ya. So macam mana saya kena set, bagaimana kena set dia boleh hanya pilih satu untuk yang pilihan aktiviti ini. Kita asingkan untuk yang kelab dan persatuan. Ya, kalau dia pilih badminton, dia tak boleh pilih lagi pingpong macam tu. So itu kena set sekali lagi kena setting untuk lain. Macam mana kita nak set untuk dia boleh pilih satu kali sahaja. Kelab sukan yang ini. Ya. Maksud cikgu kelab sukan. Okey, badminton, pingpong. Okey. Bola keranjang. Olahraga. Okey. Lepas tu pilih satu saja. Okey, jika cikgu nak yang banyak daripada murid kita, supaya dia boleh pilih, kita tak guna multiple choice lah, kita guna checkbox. Checkbox. Ya, okey, saya buat satu checkbox, lepas tu kena plug in yang inilah sekali. Ya, form limiter. Okey. Checkbox tu kita boleh buat checkbox yang tertentu saja. Sebagai contoh ya, kelab. Okey, sukan. Kita nak dia pilih 2 sahaja.
Kita benarkan dia pilih 2 saja. Jadi kita tutup yang make this a quiz ya. Kita tak buka. Okay. Lepas tu sebagai contoh bola keranjang. Apa lagi? Pingpong dan badminton. Sebagai contoh saya nak 3. Tapi saya nak dia pilih 2 sahaja. Kan? Jadi kita boleh limit dia. Di sini kita tekan yang 3 butang di sini, di bawah sini. Lepas tu di sini kita ada response validation. Okay, kita tekan yang response validation ini, dia kena pilih select at most atau select exactly. Okay, select at least maksud dia kena pilih sekurang-kurangnya berapa. Okay, sebagai contoh saya nak dia pilih sekurang-kurangnya 1. Jadi saya pilih select at least 1. Okay, jika saya nak dia pilih paling banyak 2, dia boleh, maksud dia boleh pilih 1 ataupun 2 sahaja. Okay, dan bagi case Puan Goh, kita nak dia pilih 3 sebagai contoh. Okay, 3. Jadi kita select exactly. Kita di sini kita masukkan 3. Okay, sebagai contoh saya masukkan olahraga lagi. Okay, kita ada 4 dan let's say berenang. Okay, sebagai contoh lah. Okay, jadi dia boleh pilih lah 3. Okay, jadi dia boleh pilih 1, 2, 3. Dia tak boleh nak pilih 4 dan 5 lagi. Kerana di bawah sini tengok, must select exactly 3 options. Okay, jadi dia tak akan dia tak boleh nak submit. Okay, dia tak boleh nak submit. Dia kena pilih 3. Okay, jika dia pilih 1 atau 2 pun dia tak boleh nak submit. Faham. Okay. Okay. Boleh tak? Faham tak? Boleh ya? Okay. Terima kasih. Ada apa-apa soalan untuk Google Form lagi tak? Yang ni 3 butang ni, shuffle, option, order. Memang semua cikgu sudah fasih dengan inilah kan. Kerana dalam Ogos, pentaksiran semasa Ogos, kita banyak gunakan ini kan. Kita pernah bincang tentang yang shuffle, option, order ni kan. Jadi semua cikgu mestilah sangat fasih dengan ini. Kan? Shuffle, option, order ni maksud dia akan bergilir-gilir lah. Dia akan sini, sana, semua jawapan dia akan pergi randomly lah. Okay? Jawapan dia saja. Dia akan random lah. Dia tak akan kekal. Bola keranjang di atas, pingpong di atas, tak. Sebagai contoh, saya buka sekarang. Tengok, badminton dia di atas pula. Okay? Ini untuk yang shuffle, option, order di sini. Okay? Ada apa-apa masalah lagi ke tak untuk penggunaan Google Form? Ada tak? Tak ada tak? Okay, selepas Google Form, kita masuk kepada Quizzy. Okay, kita search Quizzy, masuk dalam Quizzy dan login. Okay, bagi cikgu-cikgu yang belum pernah guna Quizzy, saya ingat semua cikgu mesti pernah guna Quizzy kan. Jadi terus continue with Quizzy. Hari ini saya akan introduce, saya akan membawa satu yang baru. Okay, biasanya kita terus carilah kan. Cari, let's say grammar. Sebagai contoh, grammar. Lepas ni kita terus guna start a live quiz atau assign homework untuk murid kita sahaja, kan? Live quiz ni cikgu pernah cuba yang instructor pace tak? Instructor pace ini maksud dia cikgu boleh control soalan dia. Kita boleh buat satu kelas. Pernah cuba tak yang ini? Pernah. Pernah? Okay ya, saya tak cakap tentang yang ini lah. Okay, instructor pace. Kerana memang kita boleh senang lah, kita boleh gunakan dalam kelas kita. Okay, dan assign homework, ni memang sudah biasa lah. Okay, cikgu-cikgu sudah biasa. Hari ini saya nak cakap tentang PowerPoint slide. Kita masukkan slide dengan Quizzy sekali. Kita buat dua-dua ni sekali. Sebagai contoh, saya masuk dalam library ni dan saya masuk dengan vocabulary ini. Okay, saya pergi edit. Okay, di sini saya akan tunjukkanlah kepada cikgu-cikgu lah ya. Okay, sini tengok. Okay, pertama sekali saya masukkan
tajuk saya, tajuk hari ini saya. Okay, vocabulary. Okay, siapa? Lepas ni saya masukkan gambar. Saya boleh masukkan gambar dan deskripsi dia. Saya boleh masukkan ayat ke apa ke. Okay, saya boleh masuk di sini. Perkataan. Okay, dan saya boleh masuk gambar. Okay, lepas tu saya masukkan gambar, perkataan semua ni dan seterusnya saya boleh masukkan multiple choice question. Okay, jadi sebagai contoh, hari ini okay, kita tak ada kelas Google Meet. Kita ada kelas Google Classroom sahaja. Jadi, macam mana kita boleh melaksanakan satu modul atau kita boleh hasilkan satu modul untuk murid-murid kita supaya mereka boleh belajar tanpa penyertaan guru-guru dia di sisi dia. Kan? Jadi, dia boleh terus buka link quiz yang cikgu bagi ni. Okay, dia masuk saja, dia akan nampak yang ni pertama. Lepas tu dia akan nampak yang ni kedua. Lepas tu dia akan nampak yang ni ketiga. Okay, lepas tu dia akan nampak yang ni keempat. Okay, soalan dia. Dan paling akhir dia akan nampak yang akhir. Okay, cikgu-cikgu boleh add new slide di sini. Macam mana kita nak buat yang ni? Balik kepada Quizizz homepage dia. Okay, saya akan tunjuk satu persatu. Okay, kita tekan create. Dia ada quiz. Quiz tu cikgu sudah biasa. Cikgu sudah biasa guna. Hari ni kita cakap tentang lesson. Okay, kita tekan lesson. Lepas tu bagi satu nama. Sebagai contoh, vocabulary. Year 2. Sebagai contoh lah ya. English. Next. Dia akan masuk ke muka surat ini. Okay, jika cikgu nak tukar, tukarlah. Okay, tukarlah besar mana ke. Okay, color dia. Okay, sebagai contoh saya nak masuk. Okay, saya nak tukar merah. Saya nak besarkan perkataan ni. Sebagai contoh lah. Okay, design lah cikgu memang lebih bagus daripada saya lah kan. Design tu saya tak fasih. Okay, lepas tu kita dah siap. Kita add new slide di sini. Lepas tu macam lah semacam kita buat PowerPoint slideshow ke atau Google slide di sini. Okay, kita boleh terus import slide daripada PDF atau Google slide ataupun PowerPoint slideshow. Okay, jika cikgu sudah siap ada PowerPoint tu, okay, cikgu boleh terus masukkan di sini PowerPoint, okay, ataupun Google slide ataupun PDF. Okay, tapi di sini saya terus masukkan yang kosong lah. Okay, cikgu, saya masukkan yang blank. Lepas tu saya masukkan gambar. Sebagai contoh, Apple. Okay, lepas tu saya boleh masukkan Apple. Okay, saya masukkan Apple. Tunggu sekejap, dia akan masuk Apple ni. Okay, dan saya masukkan perkataan. Sebagai contoh, saya nak besar. Okay, Apple. A-P-P-L-E, Apple. Okay, dan saya boleh masukkan lagi lah. Okay, Apple, Pingguo. Okay, dan bahasa. Okay, Apple. Okay, saya masukkan semua. Okay, dah siap. Masuk satu lagi. Multiple choice question. Saya boleh terus uji dia. Okay, uji. Bagilah satu uji. Okay, Apple, let's say. Okay, lepas tu saya masukkan gambar. Ada banyak gambar kan? Okay, saya masukkan banana. Okay, let's say ni. Okay, saya masukkanlah gambar ni. Okay, dan saya boleh masukkan lagi. Okay, sebagai contoh, nanas, pineapple. Okay. Tapi cikgu-cikgu, jika cikgu guna yang search ini, memang dia senang. Tapi jika cikgu tak bayar, cikgu bukanlah user berbayar. Okay, macam saya, free saja. Dia ada limitnya. Setiap hari dia ada limit 10 sahaja ya. Jadi biasanya kebiasaan saya lah. Saya akan upload from computer. Okay, yang upload from computer dia unlimited. Okay, cikgu pergi cari gambar tu di sini. Okay, kita buka, kita find Apple. Kita pergi carilah. Okay, let's say pineapple drawing lah. Kita dapatkan yang ni, kita save. Okay, kita save gambar ini. Di mana? Lepas tu balik ke sini. Okay, kita upload. Okay, sebagai contoh ya, saya buat sekali ya. Save. Okay, saya save di desktop. Okay, satu. Lepas tu saya pergi sini. Saya upload from computer. Okay, dia boleh drag and drop. Okay, jadi saya pergi kepada satu ni. Saya drag. Lepas tu saya masukkan saja. Okay, saya terus masukkan saja.
dan dia akan masuklah gambar tu, upload. Okey, saya save. Ini unlimited ya cikgu. Jadi jika cikgu nak buat yang unlimited, buat soalan yang banyak, masukkan gambar yang banyak, memang cikgu kena guna yang upload lah from computer. Okey, jangan terus cari. Kerana terus cari dia limit 10 sehari. Okey, 10 dalam sehari. Okey, jadi cikgu boleh tambah lagi. Okey, jadi saya sini keluarkanlah. Okey, 2 soalan saja. Dan saya pilihlah mana-mana yang betul. Okey, jawapan betul. Saya tak masukkan jawapan betul lagi. Okey, apple. Apple ni saya masukkan. Okey. Ni. Okey, saya ada pineapple, banana dan apple. Okey, dan saya boleh terus masukkan slide selain daripada ini saja. Okey, saya masukkan. Okey, ni. Okey, dan habis, dah siap. Okey, let's say finish. Dan okey. And okey, lepas tu tekan save sahaja. Okey, di sini masukkanlah nama. Okey, sebagai contoh, year to vocabulary. Okey, dan masukkan gambar. Jika cikgu nak masukkan gambar lah, okey, yang bersesuaian, dan pilih grade. Sebagai contoh, saya 2, tahun 2 ni. Okey, dan public untuk semua orang. Okey, dan saya tekan save saja. Okey, dia akan masuklah di sini. Okey, dia akan masuk di sini. Cikgu bolehlah assign homework ni sini. Okey, bagi kelas cikgu-cikgu tu. Okey, dah biasalah kan. Ataupun cikgu boleh guna yang live session. Okey, cikgu terus present kepada semua murid kita. Okey, cikgu-cikgu boleh tak yang quizy ni? Ada apa-apa soalan setakat ini untuk yang quizy? Kerana quizy ni memang cikgu sudah biasa lah. Banyak lama sudah guna quizy kan. Jadi saya cakap atau menerangkan, sharing yang ini saja. Yang baru, fungsi baru ni, lesson. Okay, kita boleh masukkan PowerPoint, PDF atau Google Slide kita. Okay, ini cadangan saya ya, cikgu-cikgu. Kerana di komputer sekolah kita, okay, kita bakal balik kepada sekolah dan menggunakan komputer sekolah untuk mengajar murid-murid kita, anak murid kita, kan? Dan saya difahamkan bahawa banyak cikgu-cikgu kita sudah hasilkan banyak PowerPoint. Sedia ada yang sangat cantik, sangat menggunakan masa yang lama untuk hasilkan ini semua kan? Jadi cikgu nak gunakan macam mana? Kerana di komputer sekolah kita, okay, saya tak galakkan cikgu-cikgu supaya gunakan pen drive. Okay, jadi macam mana kita boleh gunakan? Satu, cikgu guna menerusi Google Drive. Kita masukkan semua PowerPoint itu masuk dalam Google Drive cikgu. Satu masalah untuk Google Drive adalah kita kena sign in. Okay, kita kena sign in. Sign apa? Sign in yang budak kita. Okay, atau sign in account kita kan. Jadi cadangan saya ialah cikgu boleh guna quizy ini, masukkan yang slide-slide itu semua dalam lesson ini, lepas tu sharekan ini dalam Google Classroom kita. Ingat tak? Tidak ada satu kelas untuk Google Classroom tu, masukkan dalam itu saja. Dan share link itu dalam Google Classroom. Mana-mana siapa yang login pun kita boleh buka link itu dan kita terus boleh guna. Okey, cikgu? Okey, untuk quizy, ada apa-apa masalah lagi tak? Jika tak ada, kita nak masuk topik yang seterusnya. Ada tak apa-apa masalah? Atau apa-apa soalan tentang quizy ni? Tak ada eh? Alright, untuk quizy ya, okey ya? Okey, seterusnya kita tengoklah kepada ED puzzle. Okay, ED puzzle. ED puzzle ni saya pernah terangkan kepada cikgu-cikgu matematik daerah Seremban kan. Cikgu-cikgu Seremban, cikgu-cikgu matematik memang sudah biasa dengan ini. Okay, dan untuk account ED puzzle ni, bagi sesiapa yang belum dapatkan account ED puzzle ni, saya akan cadangkan cikgu supaya masukkan school. Okay,
masukkan sekolah kita SJKC Tonghua S2 High. Kenapa saya cadangkan sedemikian? Kerana cikgu yang masukkan sekolah SJKC Tonghua S2 High ini akan dapatkan free usage, free upgrade. Okay? Sehingga tahun 2021, akhir tahun ini. Sampai 31 Disember. Jadi untuk cikgu-cikgu yang nak guna unlimited dalam Edpuzzle ini, saya cadangkan cikgu masukkan organisasi itu dalam SJKC Tonghua dalam sekolah kita. Okay, supaya cikgu boleh menikmatilah free upgrade itu. Okay, kerana Edpuzzle tu dia selalu ada bagi email dekat saya telah aktifkan. Okay, saya telah aktifkan yang free upgrade itu untuk sekolah kita sahaja. Okay, jadi cikgu-cikgu kena gunalah MOE account tu, log in dan buka account di Edpuzzle di bawah SJKC Tonghua. Okay ya? Okay, dalam ini Edpuzzle, apa yang bagus tentang Edpuzzle ini? Satu, yang paling best, murid-murid yang kita bagikan video, sebagai contoh video YouTube kan, kita boleh tahu sepanjang masa dia tengok video ini. Okay, masa dia buka video ni, dia tak boleh nak pergi tengok yang lain tau. Sebagai contoh, saya buka yang ni, interesting facts about koalas. Okay, saya buka, saya play ya. Jika saya pergi tab yang lain, di sini dia tak akan jalan tau. Cikgu tengok 04, 05, saya tukar tab. Okay, saya tukar tab. Kita kira 1, 2, 3. Sudah pergi 3 saat kan? Kita balik kepada Edpuzzle, dia masih 6, 7, 8. Dia tak akan jalan. Okay, melainkan cikgu buka, murid kita buka dan letak di sana saja. Okay, dia tak boleh nak pergi buat apa-apa, melainkan tengok video ini sahaja. Okay, jika dia tak aktif, sebagai contoh dia buka Excel, sebagai contoh ya, dia buka yang lain di depan, dia tak akan nak jalan lagi. Video tu dia tak jalan, dia tak akan jalan lagi. Okay, jadi kita bolehlah memaksa, kita boleh paksalah murid kita supaya tengok video tu dari depan sampailah belakang. Setiap saat yang video tu dia kena tengok. Jika dia tak tengok, kita boleh tahu siapa yang tak tengok video tu, siapa belum tengok, atau dia tengok 1 minit dan video tu ada 2 minit. 1 minit lagi dia tak tengok. Kita boleh tahu. Okay, dia ada satu list. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, jadi dalam ini apa kebaikan dia ialah kita boleh masukkan soalan-soalan. Okay, sebagai contoh kita boleh masukkan soalan multiple choice, pilihan, dalam video ini. Sebagai contoh, saya nak masukkan soalan di sini. Koalas have compact stout bodies. Kita terus tekan edit. Kita terus tekan edit. Sebagai contoh ya, saya tekan edit. Di sini. Kita boleh cut. Kita boleh cut. Kita boleh cut. Maksud dia, depan ni saya tak nak gunakan. Depan ni tak berguna untuk kita. Jadi kita boleh cut lah. Kita boleh select ni sini. Di belakang ni saya tak nak lah. Maklumat di belakang ni memang tak berguna. Jadi saya boleh cut. Sebagai contoh, saya nak 2 minit saja. Saya pilihlah 2 minit. Tengok, di sini dia ada total new time 2 minit 15 saat. Jadi saya nak 2 minit 15 saat. Cukup. Ini saja. Lepas tu kita boleh masuk kepada voice over. Tapi untuk voice over ini, bagi video-video yang cikgu dapat daripada YouTube memang tak dapat digunakan ya cikgu-cikgu, melainkan cikgu upload video sendiri. Ada cikgu-cikgu yang dia boleh tangkap video ke, ada dia dapat video ke, yang upload sendiri dia boleh masukkan voice over. Yang YouTube memang tak boleh. Dan kita pergi kepada questions. Ini paling best. Fungsi yang paling best untuk Edpuzzle. Kita boleh masukkan soalan di tengah-tengah video yang kita nak. Sebagai contoh, saya buka ya. Saya nak masuk di sini. Koalas have compact ni.
saat 23. Saya nak masukkan multiple choice question. Okey, saya tekan multiple choice question. Okey, saya tekan saya masukkan soalan lah. Okey, where is this? Okay, let's say lah, saya tekan apa-apa sajalah. Malaysia, Indonesia. Okey, saya tanyalah apa-apa yang bukan lah. Okey, Malaysia, Indonesia saja. Sebagai contoh, okey, Malaysia. Okey, jawapan yang betul saya letak betul. Dan sini saya tekan save saja. Okey, saya tekan save saja. Jadi di tengah-tengah ini, di saat 23 ini, dia akan berhenti. Video tu dia pasti dia akan berhenti. Dia tak jalan lagi. Dan dia mestilah, murid tu dia kena jawab. Okay, dia kena jawab. Where is this? Malaysia or Indonesia? Dia kena jawab lah. Okay, lepas dia jawab, dia akan terus. Video tu dia akan terus. Okay, dia akan terus jalan-jalan. Okay, di sini cikgu cakap, okay, ini cantik. Saya nak masukkan soalan lagi. Okay, sebagai contoh, saya nak masukkan open-ended questions. Okay, sebagai contoh. Okay, sekali lagi lah, who is this? Sebagai contoh. Okay, lepas tu kita tekan save saja. Okay, jawapan dia akan pergi kepada result page. Okay, dalam account kita. Okay, kita akan dapatkan result daripada murid-murid ini. Okay, dia tak akan semak otomatik lah kerana ini untuk open-ended question. Okay, dia akan jawab. Murid kena jawab lah. Okay, dia akan stop di sini, dia akan pause automatically dan dia kena jawab. Okay, who is this? Dia kena jawab. Okay, lepas dia jawab, continue lagi. Okay, sebagai contoh di sini. Okay, kita nak tambah maklumat tambahan di sini. Okay, di sini maklumat dia sikit saja atau confrontation. Perkataan ini memang tahun 4 dia tak faham kan. Jadi kita boleh masukkan note. Okay, kita masukkan nota dan kita boleh bagilah penerangan di sini. Okay, sebagai contoh confrontation. Maksud dia apa? Bla bla bla. Okay, kita masukkan penerangan bagi murid kita. Okay, dan kita tekan save. Dia akan berhenti dan murid akan nampak confrontation. Maksud dia apa? Okay, interaction maksud dia apa? Kita boleh masukkan nota dalam video ini. Okay, dalam video YouTube tu. Okay, jadi murid-murid kita dia tak semestinya tengok YouTube sahaja. Okay, dia bolehlah jawab soalan. Okay, ataupun dia boleh, cikgu boleh masukkan nota lagi. Dan murid boleh tengok video dan belajar. Sambil belajar vocabulary atau kosakata. Okay, kosakata yang ekstra-ekstra ni semua kita boleh masukkan dalam note ini. Okay, jadi cikgu tak payahlah nak pergi edit lah, download video tu, nak edit video tu, tak payah. Gunakan Edpuzzle, senang dan kita memang boleh control. Okay, kita boleh tahu seberapa banyak anak murid kita sudah tengok. Okay, video ni ada 2 minit 15 saat. Jika sebagai contoh Lilian hanya tengok video ni 1 minit saja, kita akan nampak. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh saya akan menunjukkan. Okay, saya sudah siap soalan ni, saya tekan finish saja. Saya tekan finish dan di sini saya boleh terus assign kepada murid saya. Okay, jika saya nak, saya boleh assign. Okay, saya terus boleh assign kepada murid saya. Okay, ya. Okay, sebagai contoh ya, saya balik kepada Edpuzzle. Okay, yang saya ada, saya terus dapatkan. Okay, sebagai contoh ni. Okay, dan saya boleh terus assign. Okay, sebagai contoh ini ya, video ini saya bagi murid saya. Yang saya bagi murid saya. Okay, saya terus tekan assign. Di sini saya boleh pilih kelas mana. Okay, kelas mana yang saya nak bagi. Okay, sebagai contoh 4P. Okay, saya ada 4T lagi. Dua kelas ni saya nak bagi. Saya tekan assign saja. Okay, saya tekan assign saja. Okay, saya cuba ya, saya cuba ya. Okay, 6S. PJPK 6S. Okay, saya bagilah, saya tekan assign. Okay, jadi di 6S sana dalam Google Classroom dia akan nampak. Okay, dia akan nampak satu post tentang Edpuzzle ni. Saya masukkan ni lah, post on Google Classroom. Saya tekan.
Okay, dah posted on Google Classroom. Dalam Google Classroom tu memang sudah ada. Okay, dan di sini kita tengok Qian Xuan ni dia sudah tengok video ni berapa peratus. Kita boleh tahu lah. Okay, dan akhir sekali dia nampak berapa lama. Dia sudah tengok video ni berapa lama. Okay, kali terakhir dia buka video ni bila. Dan dia sudah habis. Tengok tak? Dia sudah habis semua soalan tak? Kita semua boleh tahu di sini. Okay, bagi murid-murid yang mereka sudah tengok berapa peratus semua sini. Dan bagi soalan-soalan pula, berapa orang jawab betul? Siapa yang jawab betul? Siapa yang jawab salah? Semuanya kita boleh dapat tengok di sini. Okay, boleh tengok di sini. Tengok. Okay, semua ada. Okay, kita boleh tengok. Terus tengok. Okay. Mereka sudah jawab berapa. Okay. Dan kita boleh export lah. Okay, kita boleh export grades to LMS. LMS tu maksudnya Google Classroom kita. Okay, kita boleh tekan yang ini, export grades to LMS. Dan di Google Classroom kita masuk ke Google Classroom saya ya. Sorry ya. Sekejap. Okay, tadi saya share dalam PJPK 6S. Okay, di sini. Dia akan terus pergi kepada yang ini. Okay. Markah mereka di sini kan, di tepi sini, dia automatic dia boleh update lah. Kita boleh insert atau import grades daripada Edpuzzle ini. Okay, cikgu-cikgu? Senang kan? Okay. Jadi, jika cikgu dapat cari video-video yang menarik, tapi video tu terlalu panjang ke atau ada bahagian-bahagian yang tidak sesuai untuk murid kita, kita boleh guna yang Edpuzzle ini lah. Tak payahlah nak download dan edit semua, tak payah. Terus guna Edpuzzle saja. Okay? Dan kita boleh masukkan murid-murid kita dalam kelas tu, LMS tu, dan kita boleh terus assign sahaja. Senang. Okay, cikgu? Setakat ini, ada apa-apa soalan tak untuk yang Edpuzzle ni? Ada masalah tak? Atau soalan-soalan? Tak ada? Tak ada? Okey. Boleh ya cikgu-cikgu? Okey, kita tengok yang paling menarik pula. Ini, Bluecurve. Paling seronok budak kita nak main ni. Okey, kita login lah. Okay, kita tekan login with Google. Okay, jika cikgu sudah login lah, sudah ada account. Bagi cikgu yang belum ada account lagi, bolehlah cikgu pergi sign up dengan account MOE. Okay, senang saja. Okay, yang ini saya akan terangkan macam mana kita nak gunakan Bluecurve ini. Okay, kita boleh create sebagai contoh yang ini semua. Okay, yang saya create lah, saya hasilkan. Okay, ni the skeleton lah, at the beach semua yang saya hasil. Okay, saya hasilkan. Satu lagi, kita boleh ambil daripada orang lain. Okay, sebagai contoh, saya sudah hasilkan the skeleton. Okay, sebagai contoh, Cikgu Lilian sudah ajar sampai the skeleton. Jadi dia bolehlah dapatkan link daripada saya, the skeleton itu, dan dia bolehlah main, bagi anak murid dia main juga. Okay, dia tak akan campur lah dengan yang saya punya. Kerana ini, dia samalah dengan Quizzy. Okay, dia sama dengan Quizzy. Kita dapatkan link dan kita boleh terus bagi anak murid kita. Okay, kita hasilkan satu assignment saja. Okay, macam mana nak mula? Senang sahaja. Kita mula dengan sini. Yang pencil ni. Create. Kita tekan create. Cover image. Cover image dia, maksud dia di sini. Tengok. Ni, Supermind ni semua yang saya masukkan. Okay, gambar paling atas tu lah. Okay, gambar atas tu. Jadi, masuklah mana-mana. Okay, ataupun cikgu boleh cari. Sebagai contoh, Apple lagi. Tengok, saya carikan Apple. Okay, saya masukkan ni. Okay, ini cover dia. Okay, dan title. Apa title dia? Testing. Sebagai contoh, testing 1, 2, 3. Description, tahun 1. Muni, sebagai contoh. Dan di sini kita boleh pilih nak public ke atau nak private. Public ini maksud dia kita boleh bagi semua orang. Semua orang. Termasuklah murid-murid kita. Okay, semua pengguna Bluecurve ni dia boleh dapat cari public.
yang public. Okay, jadi jika anak murid kita sangat rajin, dia boleh dapatlah macam-macam lah grammar questions ke atau vocabulary question ke di sini. Okay, dia boleh main. Saya akan terangkan kenapa mereka nak main dengan ini. Okay, nanti. Okay, public atau private. Private ni biasanya jika untuk saya, okay, saya nak anak murid saya main pada hari GM saya saja. Saya tak nak dia main sebelum ni atau selepas ni. Jadi saya tekan private. Okay, private saja. Tapi biasanya, okay, kebanyakan assignment saya bagi public. Okay, senang. Kita tak payahlah nak buat. Okay, nak setting apa-apa public, semua orang boleh nampak sajalah. Okay, dan creation method ini kita bolehlah manual. Okay, kita pilihlah manual. Okay, bagi cikgu-cikgu yang ada guna Quizlet, ada tak? Di sekolah kita, ada mana-mana cikgu yang tengah guna Quizlet? Bukan Quizzy ya, Quizlet. Ada tak? Okay, untuk cikgu yang guna Quizlet, dia boleh import. Terus import daripada Quizlet. Okay, soalan-soalan dia akan sedut daripada Quizlet dan dia masukkan dalam Blooket saja. Senang. Okay, terus jadi soalan Blooket. Okay, tapi hari ini saya tak akan cakap tentang Quizlet kerana nampaknya sekolah kita memang tak ada lah. Okay, tak ada cikgu-cikgu yang guna Quizlet. Jadi, okay, manual. Alright. Dan tekan create your set di sini. Okay, tekan create your set. Okay, di sini. Ini set kita lah. Masukkan soalan 1. Soalan 1. Nak masukkan gambar tak? Okay. Itu sebagai contoh. Apple lagi. Okay. Right. Let's say lah. Nama. Apa ya? Nama buah ini. Okay. Kita masukkan nama lah. Apple. Belimbing. Oops. Nanas. Apa lagi? Ayam. Okay. Apple kan? Soalan yang apa? Jawapan yang betul. Okay, sini. Kita tik yang ni. Soalan 1. Okay. Jawapan. Okay. Lepas tu masa. Okay. Maximum time limit. Masa yang paling banyak untuk soalan ni. Okay. Sebagai contoh. Soalan ni yang sangat senang. Saya masuk bagi 10 saat saja untuk jawab ini. Dan random answer order. Yang 4 answer ini, 4 jawapan ini, dia akan random lah. Okay, dia akan lompat sini, lompat sana. Okay. Biasanya saya tinggalkan lah. Dia buka saja. Okay, saya akan buka saja. Lepas tu saya tekan save. Itu saja. Dia sudah masuk soalan 1. Okay. Dan saya masukkan soalan 2 pula. Add question lagi. Okay, saya masukkan gambar lagi. Sebagai contoh, nanas. Pineapple. Okay, saya masukkan nanas. Okay. Namakan buah ini. Nama buah ini. Okay, apple, nanas, belimbing, dan ayam. Let's say, okay, ini nanas. Ketik, time limit. Okay, ini soalan mungkin yang susah sikit, kita bagilah masa lebih sikit, 30 saat. Okay, dan random answer order, tick dan save. Okay, itu saja. Kita boleh masukkan yang ini saja. Okay, jika cikgu tak nak soalan ini di 2, kita boleh buat dia ke atas lah. Tekan yang ini, dia akan naik ke atas. Tekan ni, dia akan turun ke bawah. Soalan 1, soalan 2. Okay, ini untuk penghasilan soalan-soalan. Setakat ini, ada apa-apa soalan daripada, ada soalan atau apa-apa masalah daripada cikgu-cikgu tak? Untuk Blooket, penghasilan soalan. Ada? Tak ada kan? Senang kan? Okay. Kita tengok pula kepada, kita save dulu ya. Okay, save. Jadi dia ada lah dalam soalan saya. Okay. Kita tengok pula kepada macam mana discover. Macam mana kita nak dapatkan set soalan daripada orang lain, pengguna-pengguna lain. Kita tekan discover di atas ini. Okay, search for a set. Sebagai contoh, okay, saya nak weather. Okay, nah sini saya ada panggil weather kan. Okay, nah, kita boleh pilih lah. Kita boleh masuk dan tengok what is wind. Okay, kita boleh tengok apa tu. What is MS? Nah, ini. Okay, kita boleh tengok jawapan dia.
Okey. Kita boleh cek satu-satu. Jika ada apa masalah, tak bolehlah kita nak guna. Kerana soalan yang dihasilkan oleh pengguna orang lain, memang kita tak boleh nak edit. Jika kita nak edit, boleh bayar. Okey? Bagi pengguna yang free, pengguna yang tak berbayar, memang tak boleh nak edit lah. Okey? Discover. Okey, kita cari yang lain pula. Germs. Okey, sebagai contoh, kita dapatkan germs lah. Mana yang kita nak main. Ada banyak tengok. Tentang germs. Okey? Ada banyak. Jadi, saya pilih satu. Saya tengok, okay, ini senang sahaja. Oh, okay, can you get a virus from touching something? Yes or no? What are germs? Okay, ini okay, senang. Jadi, saya terus tekan host di sini. Okay, dia akan keluar ni untuk saya pilih. Select a game mode. Saya bolehlah pilih game mode yang mana. Okay, dia ada berbeza-beza ya, cikgu. Dia ada permainan yang berbeza-beza. Cara main dia beza. Okay, dan ada limitasi dia juga. Sebagai contoh, Candy Crush ni. Kita hanya boleh host game. Host game maksud dia, kita hanya boleh bermain bersama dengan anak murid kita. Kita buka komputer, kita buka Bluecode ni, mereka boleh main. Jika kita tidak host ini, dia tak boleh nak guna. Okay? Tapi, sebagai contoh, kita pergi kepada Tower Defense. Dia ada HW di sini. HW di sini maksud dia kita boleh assign sebagai homework. Okay? Kita boleh tekan HW dan anak murid kita boleh buat semasa mereka ada masa lapang. Dia boleh buatlah HW. Okay? Bagi Tower Defense, bagi Cafe, Factory, Tower of Doom, tengok semua ini ada HW. HW maksud dia homework. Okay, bagi yang racing, Battle Royale, Crypto Hack, Candy Crush, Fishing Frenzy, ini semua kena host game. Okay, sebagai contoh, kita cuba ya cikgu-cikgu. Kita pergi kepada yang ini, yang paling baru lah, Fishing Frenzy. Okay, yang paling latest. Okay, di sini kita ada dua pilihan. Satu, masa. Ini biasanya saya guna yang masa lah. Kerana biasanya saya ada masa 3 atau 5 minit. Okay, sebelum saya mengakhiri kelas saya bagilah mereka main yang ini. Okay, sebagai contoh 3 minit. Okay, sebagai contoh 3 minit. Dan kita boleh pilih nak show instruction ke tidak. Okay, bagi penerangan ada atau tidak. Atau yang ini, allow late joining. Biasanya saya akan buka untuk yang ini supaya anak murid kita yang lain dia tak berapa bagus kan, atau dia sudah tertekan apa-apa ke, sudah keluar ke, atau dia tertidur ke apa ke, dia boleh join kita. Okay, selepas kita mula. Dan untuk yang ini use random name, biasanya saya tak bagi mereka, tak buka lah. Saya minta anak murid saya supaya masukkan nama mereka, supaya saya boleh dapatkan rekod, okay, satu result daripada permainan mereka, supaya saya tahu siapa yang masih tak faham, siapa yang sudah fasih, siapa yang sudah faham. Saya boleh nampak lah siapa yang tahu, siapa yang sudah tahu, siapa yang tak tahu. Ini bolehlah dijadikan salah satu rekod PBD kita lah. Okay, satu proof lah. Okay, satu bahan atau evidence lah kita cakap kan. Evidence untuk PBD. Okay, allow students account. Biasanya saya buka juga kerana kebanyakan anak murid kita, okay, saya tak pastilah kerana untuk keempat kelas yang saya ajar, kebanyakan mereka ada account mereka sendiri. Okay, mereka sudah hasilkan account mereka supaya mereka boleh belilah barang-barang yang mereka suka. Okay. Sebelum saya teruskan dengan ini, saya akan terangkan kenapa anak murid kita seronok sangat main dengan ini. Kerana satu, mereka suka market ini tau. Mereka suka dengan market ini. Kerana mereka bolehlah beli kostum-kostum ini tau. Purchase the spooky box for 25 tokens. Ini tokens ini, mereka hanya boleh dapatkan tokens ini daripada bermain. Okay, jika saya bagi
satu game di sini tentang germs ini. Jika dia main dengan bagus, dia akan dapatkan token yang banyak. Okay, dia akan menang token yang banyak. Jadi barulah mereka boleh datang ke market ini dan unlock. Sebagai contoh, RM25 saya beli satu saja. Tengok, saya buka kotak ni, saya dapatkan yang blue ini. Okay, dan blue ini ada apa-apa kegunaannya? Ada. Nanti saya tunjukkan ya cikgu-cikgu. Saya beli 2 dulu. Sebagai contoh, okay, ada pumpkin. Nanti kita balik ke belah sini. Saya tekan host now supaya saya boleh bagi anak murid saya main. Okay, sebagai contoh, saya sudah keluar. Ada kod ini di sini. Okay, saya barulah saya tekan copy, join, link. Dia akan keluar, copy. Dan saya akan balik kepada Google Meet. Okay, dan pergi kepada in-call message ini dan saya akan paste lah di sini. Okey? Cikgu, tolong masuk. Cuba, kita cuba. Okey, cuba sekali. Masuk sekarang. Masuk semua, masuk. Cepat, masuk sekarang. Kita semua enjoy, cuba. Barulah cikgu tahu kenapa anak murid kita, shock sangat dengan ni. Mereka suka sangatlah dengan Bluecode ni. Kenapa mereka suka sangat? Ni. Okey, kita tengoklah. Okey, di sini. Yang anak murid kita yang masuk nama yang kita boleh tahu, kita tahulah. Okey, supaya contoh, saya tahu ini Chong Yun Chu, ini Chan Mei Ling, ini Archie ni siapa ya? Lee Meng Seng, kita tahu. Kan? Yang kita tak tahu kita boleh terus kick dia. Supaya contoh, me, tak tahu siapa kan? Kita boleh tekan dan dia akan keluar. Dia akan terkeluar daripada ini. Kerana saya nak catatkan atau rekod daripada kerja-kerja, okay, untuk PBT saya lah, evidence kan. Jadi nama-nama yang saya tak tahu siapa tu, memang saya keluarkan. Nak keluarkan sedang saja, kita pergi kepada logo tu dan kita tekan saja, okay. Dan kenapa? Kenapa pula anak murid kita suka sangat dengan marketplace yang tadi saya cakap. Di sini dia ada pilihan yang banyak di sini. Dia semua lock. Jika murid tu dia tak main, dia tak suka nak main, okay, dia memang tak boleh nak unlock lah. Okay, dia tak boleh nak unlock ini semua di belakang yang susah nak dapat, dia memang tak dapat. Okay, dia tak boleh nak guna. Sebagai contoh yang pumpkin ni. Okay, dan mereka akan tunjuk kepada anak murid yang lain. Murid-murid yang sekelas tu dia akan tengok. Dia akan cakap, tengok Lilian, saya dapat yang ni, paling best, paling latest tau yang ni, paling cantik tengok, yang ni. Awak ada lagi ya? Saya ada tengok. Mereka ada perbandingan. Dan mereka akan kuatlah mereka pergi buat. Jika cikgu buat homework tu, memanglah saya perasan lah kan, banyak anak murid kita mereka akan terus bermain. Okay, main 2-3 kali lah sekurang-kurangnya. Kerana mereka nak dapatkan token tu supaya mereka boleh tukar gambar yang canggih-canggih tu. Okay, cikgu ya. Okay, di sini kita boleh tahulah. Okay, berapa murid sudah masuk? Kita sudah dapat 30 murid. Dapat 30 murid. Tapi sampai sekarang kita ada 60 cikgu kan, tapi 30 saja player. Kenapa? Yang lain, okay. Tak apa, mereka boleh join selepas ini. Okay, selepas ini mereka boleh join kerana saya sudah benarkan late joining. Okay, jadi saya terus tekan start sahaja. Saya boleh terus start dan mereka boleh join selepas ini. Okay, mereka boleh join selepas ni. Saya tutup yang saya ya. Okay, start. Okay, dia akan ajarlah click to cast your line. Okay, macam mana nak main ni. Click to reel once you hook a fish. Answer questions to reel in the fish. Okay, watch out for catching some crazy things. Okay, most total fish weight after 3 minutes wins. Okay, 3 minit. Yang saya set tadi lah, 3 minit. Okay, dan dia akan mula. Okay, ini adalah muka surat untuk guru. Cikgu yang host tu, kita boleh nampak semua murid kita lah.
Okay, semua murid kita berapa skor dia, berapa markah dia. Okay, dan bagi yang cikgu, bagi yang anak murid kita, dia nampak ni. Okay, jadi saya mula ya, saya tekan, klik. Dan dia akan keluar. Okay, hook. Kita tekan, dia akan tanya, which helps you from getting germs? Yang mana? Okay, yang mana? Okay, so yang mana? Yang betul. Okay, sebagai contoh, betul. Dia akan keluarkan. Yang betul, kita dapatlah 20 markah. Okay, saya bagi lagi. Okay, jika kita yang salah lah, kita pilih yang salah. Tengok, incorrect. Kita kena tunggu 3 saat dan dia akan nampak jawapan betul untuk soalan ini. Blow his nose into a tissue. Dan kita klik anywhere to go next. Okay. Kita dah dapat lah tadi. Okay, kita sekali lagi kita main. Okay, hook. Kita pilih lagi. Okay, pilih lagi. Salah lagi. Correct answer, bacteria, virus, fungi, and protozoa. Okay, sekali lagi. Kita main. Main. Sampailah 3 minit. Okay, sampailah 3 minit. Dan di pertengahan game ini, dia ada banyak-banyak fungsi-fungsi dia. Okay, kadang-kadang dia akan keluar. Okay, yang boleh kacau kawan-kawan kita ke, okay, yang boleh bantu kawan-kawan kita ke. Ada banyak-banyak fungsi, ada kita panggil power up. Dia ada power up untuk peserta-peserta semua. Okay, he should, okay, sneeze into the air, sneeze to in air, sneeze in sleeve, hand. Oh, salah. Okay, sneeze into his sleeve, baru betul. Okay, salah lagi. Kita terus. Okay, dan kita boleh tengok sini siapa yang paling best. Okay, di screen host ini kita boleh nampak LMC paling best, CPY, Chu, Daniel. Kita boleh nampak lah. Lepas ni sini masa dia. Okay, kita tunggulah sampai masa. Okay, sampai masa dan kita akan nampak. Okay, dia ada analisa siapa yang betul, siapa yang salah dan berapa betul, berapa yang salah. Okay, kita tunggu ya 30 saat lagi. Jika kita tak nak tunggu, kita sudah tak murid-murid kita takut, mereka bosan ke apa ke. Jadi kita boleh tutup. Kita boleh tutup serta-merta. Bagaimana? Senang. Sini. Kita boleh tekan end now. Kita boleh tekan end now. Sebagai contoh, saya tekan end now ya. End now. Dan dia terus akan pergi. Dia terus akan pergi kepada final standings. Final standings. Dan kita akan nampak tempat pertama, kedua dan ketiga. Kita boleh tekan view report di sini supaya kita boleh nampak berapa yang betul, berapa yang salah. Ini total untuk semua peserta. Dan kita bolehlah tengok, CPY ni betul berapa, salah berapa dan peratus dia berapa. Jika cikgu nak tahu setiap soalan yang betul dan salah dan pilihan murid itu, cikgu kena berbayar. Cikgu kena bayar untuk dapat tahu berapa soalan-soalan yang detail tu. Soalan satu, pilihan CPY ni A ke, B ke atau C. Kita boleh tahu jika kita bayar. Dan di sini kita boleh nampaklah semua peserta di sini. Siapa yang betul, siapa yang salah, semua kita boleh tahu. Sama lah seperti yang dalam Quizizz. Sama seperti Quizizz. Kita boleh tahu. Dan lepas ni, kita boleh assign. Macam mana kita boleh nak assign game ini kepada murid kita? Sebagai contoh, saya delete dulu ya. Delete result ini. Yes. Saya delete lah. Jadi dia tak ada lah dalam history saya. Sebagai contoh, saya telah assign kepada anak murid saya, what are germs ini. Mereka boleh pergi main lah. Dan alright, saya nak assign dalam Google Classroom. Sebagai contoh, the skeleton. The skeleton. Soalan ni 10 soalan saya nak bagi anak murid saya main. Saya tekan host di sini. Yang keluar lah, pilih. Pilih yang mana? Tower Defense ataupun Cafe ataupun Factory ataupun Tower of Doom.
Yang Crazy Kingdom ini saya tak cadangkan cikgu-cikgu supaya assign bagi anak murid yang tahun 1, 2 dan 3 kerana mereka memang susah untuk faham untuk yang ini. Okey, mereka susah faham. Bagi anak murid tahun 4, 5 dan 6 boleh. Okey, kerana mereka boleh faham penerangan dalam game itu. Ini susah sikit lah cikgu-cikgu untuk Crazy Kingdom. Okey, kita cuba untuk yang cafe. Kita tekan HW, homework. Okay. Jadi, kita boleh set di sini berapa hari kita boleh bagi anak murid kita main. Maksima harinya 14 hari. Maksimum. Tak boleh nak tambah lagi dah. Okay. Tapi biasanya saya bagi 7 hari sajalah. Okay. Saya bagi 1 minggu. Okay. Nah, saya bagi 1 minggu. Dan di sini, okay. Sebagai contoh, saya bagi tahun 2. Okay, saya bagi tahun 2P. Saya ada 2P kan. Tahun 2P. Nah, saya tekan di sini, masukkan. Okay, title dia, homework title dia, 2P. The skeleton homework. Okay, they go 7 hari. Ini biasanya saya tak set lah. Saya tak buat setting. Default saja, okay. Dan terus tekan assign now. Dan kita boleh dapatlah satu link. Okay, link ini kita boleh dapat daripada sini, kita boleh klik to copy. Klik, dia akan keluar copy ataupun right click, copy. Okay, suka hatilah cikgu nak yang cara mana. Copy, lepas tu pergi kepada classroom. Okay, classroom, google.com. Okay, lepas tu carilah cikgu. Okay, sebagai contoh, saya masuk dalam PSS. Okay, saya masuk dalam PSS dan saya pergi kepada classwork atau string. Okay, saya terus bagi link itu. Link tu saya paste saja, add link, dan saya bagi penerangan atau arahan. Okay, sila habiskan semua soalan di sini. Sebagai contoh. Nah, saya tekan post saja. Okay, saya tekan post. Dan semua murid-murid dalam kelas ni dia akan nampak. Okay, dia akan nampak assignment ini. Dan dia boleh main lah. Okay, dia boleh main. Sebagai contoh, saya buka ya. Tekan. Dia akan keluar. Enter nickname. Okay, masukkan nama. Murid itulah. Dia masukkan nama. Pergi. Dan dia akan masuk kepada homepage. Okay, homepage ni. Tekan new game. Okay, sebagai contoh saya nak. Okay, saya nak pilih. Okay, nak save mana? Do you want a quick tutorial? Yes. Saya nak belajar macam mana nak main. Okay, saya tak tahu. Saya belajar lah. Okay, saya tengok. Lepas tu bagi. Okay. Jadi, saya boleh start sekarang. Saya boleh mula sekarang. Saya tekan restock food. Dia akan tanya. Okay, dia akan tanya soalan yang kita dah bagi murid kita lah. Okay, apakah aksi ni? Action ni? What's the action? Okay, swim. Okay, correct. Dia akan restock. Tambah 1. Kita restock lagi. Okay, apa ni? Okay. Ni apa? Tak tahu. Okay, frog lah. Okay, salah. Okay, salah macam mana? Kita tak boleh nak restock lah. 1 saja. Okay, kita akan restock lagi. What's this action? Okay, run. Okay, kita boleh bagilah. Okay, dan dia akan keluar. Okay, jadi kita boleh terus main sampai kita game over. Okay, itu saja. Ada apa-apa soalan atau masalah tentang Blooket tak? Kerana setahu saya banyak cikgu-cikgu sudah pernah guna ini kan, dan seronok kita bagi ini kan, bagi anak murid kita supaya main Blooket. Memang mereka seronok nak main dan mereka biasa main. Okey, Blooket ni juga. Okey, ada apa-apa soalan tak cikgu-cikgu? Sampai sini. Google Form, ID Puzzle, Quizzy dan Blooket. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey ya, cikgu-cikgu? Okey, saya tambah sedikit penerangan ya, cikgu-cikgu. Tadi Cikgu Heng sudah tunjukkan semua penggunaan di untuk point to fix kan. Kita boleh tengoklah. Okey, saya cuba. Okey, saya cuba supaya cikgu-cikgu boleh nampak ya, cikgu. Okey. Sebagai contoh, saya memang suka dengan penggunaan
point to fix ini. Okay, kerana saya boleh lukis. Satu. Saya boleh highlight. Okay. Dan saya boleh lukis kotak-kotak ni semua. Okay. Dan satu lagi yang paling penting, kita boleh type. Sebagai contoh, choose a token multiplier. Saya boleh type 100. Saya boleh type, saya sedang makan nasi. Okay. Dan saya boleh type di mana-mana yang saya suka. Okay. Dan saya boleh nak save. Okay. Nak save. Kita nak boleh save. Save as JPG. Okay. Kita save. Dan okay, tengok ya, kita boleh open screenshot folder dan nampaklah yang tadi kita save tu di sini. Okay. Supaya jika ada anak murid kita yang tertinggal, okay, mereka tak faham atau kita sudah masukkan banyak ayat-ayat, mereka tak sempat nak salin, bolehlah bagi yang ini. Dia terus screenshot dan kita boleh hantar yang ini bagi murid-murid kita. Satu lagi, cikgu-cikgu jika nak pergi ke bawah, kita nak scroll ke bawah, cikgu boleh tekan di keyboard cikgu, ada ALT dan TAB. Tekan alternate dan tab. Kita boleh terus masuk kepada sini dan kita boleh scroll. Okay, kita boleh scroll. Tengok ya, kejap ya. Okay. Kita boleh scroll. Scroll, lepas tu kita alternate tab balik lagi kepada ni. Dan kita boleh type lagi. Okay? Sebagai contoh, saya nak terangkan accuracy ni. Okay, accuracy saya tak faham. Okay? Cikgu saya tak faham. Okay, accuracy ni bla 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 saya sudah terangkan dan murid kita tanya, cikgu apa tu accuracy? Kita nak tengok gambar. Okey, cikgu tak payah nak tutup dah. Tak payah nak tutup. Tekan alternate tab, balik kepada sini, terus pergi kepada Google Chrome kita dan tekan accuracy dan buka gambar lah. Okey, kita buka gambar kepada anak murid kita tunjukkan kepada mereka. Itu saja. Okey? Boleh ya, cikgu? Nah, dan kita boleh balik kepada sini bila-bila masa saja. Tengok. Okay, kita boleh balik kepada sini bila-bila masa saja. Okey? Okey. Jika tak ada apa-apa, sekian, terima kasih. Okey? Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika ada apa-apa yang masih tak faham, bolehlah WhatsApp saya ke, okey, PM tepi ya kita. Okey? Ya. Terima kasih. Bye. Saya kena ambil gambar, okey. Sebelum kita tamat sesi ini, saya kena ambil gambar ya, kejap. Okey. Thank you Mr. Ham. Okey, cikgu-cikgu sila buka kamera dan saya akan ambil gambar sekarang. Okey, 我要拍照了，来开镜头，谢谢大家。好了吗？ Okay, 1, 2, 3. Okay. Alright. Dah siap. Okay, saya Thank you Mr. Ham. Saya bagi balik masa kepada Cik Puan Ku. Okay. Sekian, terima kasih. Puan Ku? Ya. Terima kasih kepada semua cikgu kerana sudi menghadiri latihan. So sekiranya ada apa-apa masalah, boleh keluar, boleh leave. Sekiranya ada masalah, boleh tanya Encik Ham lah ho. Kita sama-sama. 校长没有听到你的声音，校校长。长有开声音吗？
有啊。啊，听到吗？有，听到。听到。谢谢 Mr. Ham 哦。那么以后我们有什么不明白的、也不会的，我们再向Mr. Ham 请教。谢谢你们出席今天下午的这个 in house Thank you。我们也谢谢 Mr. Ham 给予我们这么多的帮助资料。OK， 谢谢你。那我们可以离线了。好，谢谢。谢谢谭老师，拜拜。谢谢了，Ham。谢谢校长，谢谢副校长，拜。Thank you, Mr. Ham.